Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita dapat bertemu pada malam ini, satu malam yang berbahagia. Mudah-mudahan malam yang menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, malam yang akan menjadikan kita sebagai satu jalan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Mudah-mudahan malam ni kita boleh bangun malam, kita boleh menghidupkan munajat kita, menghidupkan qiyam kita, menghidupkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keistimewaan malam. Bila malam hari, sesungguhnya perkara yang penting bukanlah sekadar kita berehat, tetapi sebenarnya perkara yang penting ialah kita dapat menghidupkan malam. Jadi yang digambarkan sebagai Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni dia bukan satu yang kita kata yang biasa je, ataupun program-program semasa kan. Mungkin kita kata Qiyamul Lail ni buat masa bulan puasa. 10 malam terakhir kita intensif bangun malam, Quran dan sebagainya. Jadi sebenarnya Qiyamul Lail itu adalah kehidupan bagi para pejuang. Jadi orang yang berjuang ni, dia hidup dengan bangun malam. Jadi bangun malam ni adalah masa yang terbaik bagi dia untuk nak minta pada Allah apa yang dia nak minta. Sama ada yang dia minta itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kita kata masalah dia, nak minta seorang selesaikan masalah dia, nak minta Allah bagi solusi kan, ataupun mungkin dia boleh mengadu, munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia boleh mendoakan pula orang lain, mendoakan orang lain, minta ampun untuk umat kan. Allahumma ighfir lana, contohnya kan, kita minta ampun kepada semua yang ada. Jadi maknanya bila sampai malam hari, bagi mereka yang berjuang, ternanti-nanti untuk bangun malam. Bangun malam. Jadi dia bukan malam ni untuk rehat bagi orang berjuang, tapi malam ni untuk dia nak bersama-sama. Rehat macam rehat fizikal, rehat fizikal. Jadi bukan untuk nak berehat fizikal, tetapi bangun malam bagi orang berjuang ni ialah salah satu daripada rutin dia, salah satu daripada aktiviti utama dalam sehari. Jadi dalam 24 jam ni, dalam 24 jam bermula daripada pukul 12 malam sampai kepada 12 malam lagi satu kan, contohnya lah. Maka kita sebut aktiviti yang paling penting sekali pada para pejuang, terutamanya mereka yang mahu menghidupkan kita kata perjuangan di akhir zaman ini, ialah pada sebelah malam, iaitu ketika itulah dia minta kepada Allah. Dia bukakan hatinya, dia rendahkan dia punya pemikirannya, dia punya perasaannya kepada Allah dengan serendah-rendahnya. Tadarruan wa khufyan, dia tadarruan, dia merendahkan dirinya, merasakan memerlukan Allah. Jadi malam hari ini terbaik. Jadi seorang pejuang malam hari dia ada dia punya tugas dia. Sebab itulah dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menggambarkan kepada kita bagaimana sebenarnya malam hari itulah digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bermunajat, untuk memohon pada Allah, untuk bertaubat, untuk berzikir, untuk merayu Allah, untuk meminta pada Allah. Jadi malam inilah malam yang terbaik. Kata-kata dalam satu hari, yang terbaiklah malam hari.
Malam hari untuk kita nak mohon. Contohnya kita dah bekerja siang hari, kita dah beramal siang hari, kita dah berdakwah, mentarbiah orang, berjihad dan sebagainya. Maka malam harilah kita nak minta pada Allah, ya Allah, izinkanlah ya Allah apa yang engkau beri kepada aku siang hari tadi, amalan-amalan tadi, ya Allah engkau izinkanlah supaya amalan-amalan itu engkau terima sebagai ibadah, engkau terima sebagai ubudiyah. Kita minta Allah terima amalan kita. Kita pergi kerja, kita pergi belajar, kita bergaul, kita pergi pasar, kita memasak, kita buat apa saja, kan? Semua tu malam harilah kita bangun, kita minta, ya Allah, sekiranya adalah kesalahan, adalah kesilapan dalam kerja-kerja aku ketika siang tadi, maka ya Allah ampunkanlah. Jangan kita ingat semua amalan baik kita dah Allah pasti terima, belum tahu. Belum tahu. Kan? Mungkin dalam amalan kita tu ada ujub, ada riak, ada takbur, sombong. Kan? Jadi menyebabkan amalan kita itu Allah tak terima. Jadi di malam harilah kita nak cover balik. Nak cover balik, kita minta, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Kita istighfar. Kita minta ke Allah malam-malam. Malam-malam kita minta, kita seorang-seorang bangun. Ramai orang tidur, kita bangun kan. Macam itu. Jadi kita bangun malam, kita hidupkan malam. Jadi seorang yang berjuang, terutama seorang yang berada di atas jalan tajdid, maka dia mestilah menghidupkan malam dia. Inilah amalan para Rasul SAW, para anbiya, para orang yang salihin, siddiqin. Jadi malam bukan masa untuk kita kata tidur, tapi malam sebenarnya lah masa untuk kita bermunajat, kita berdoa, bertaubat kepada Allah. Jadi ini perkara yang kita kena rasa. Dan inilah perkara yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan juga oleh para sahabatnya, para ahli keluarganya, mereka yang tabi'in, tabi'in sampailah ke zaman ni. Jadi kalau orang tu orang yang soleh, orang yang berjuang, malam ni masa dia nak mengadu ke Allah. Masa dia nak minta ke Allah. Macam kita, kan? Kita kata kita ada apa-apa anak-anak kita, kan? Jadi malam lah. Malam tu lah yang dikata bukan sebagai malam untuk rehat, tapi malam untuk dia bermunajat. Jadi malam ni kerehatan yang paling utama bukanlah kerehatan fizikal, kan? Tetapi kerehatan yang paling utama ialah kerehatan jiwa, hati. Apabila jiwa, hati kita, pemikiran kita, seluruh hidup kita, kita serahkan pada Allah. Terserahkan pada Allah. Jadi malam ni menjadi satu yang bahagia. Jadi sebab tu orang-orang yang siddiqin, para syuhada, mereka yang berjuang, mereka tertunggu-tunggu, ternanti-nanti pukul 3 malam atau pukul 2 malam, ikutlah, kan? Ada orang pukul 3 dia bangun, ada orang pukul 2 dah bangun dah, ada orang pukul 4 dia bangun, ada orang pukul 5, ikutlah, kan? Jadi maknanya bangun sebelum subuh, untuk ada waktu, ada masa bagi mereka itu bangkit dan bercakap dan merayu dan bertaubat kepada Allah. Minta pada Allah pertolongan. Contohnya siang tadi kita buat kerja, kan? Kita buat apa? Apa-apalah tak kira kita buat. Kalau ada dosa, kita minta ampun. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, kan? Kalau ada kesalahan, kita minta ampun. Terus minta ampun malam tu. Kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, kan, aku buat salah, contohnya. Kita ingat kita buat salah apa. Kita bertaubat. Kemudian lepas tu kita munajat pula pada Allah. Ya Allah, aku dah beramal dengan izin-Mu. Aku dah beramal dengan izin-Mu. Engkau telah bagi aku kekuatan untuk beramal, baca Quran ke, zikir ke, solat ke, berdakwah ke dan sebagainya. Ya Allah, Engkau terimalah amalan ni sebagai ubudiyah. Sebagai ubudiyah, sebagai apa? Sebagai ibadah. Jadi kita minta ke Allah. Sebab belum tahu kita beramal Allah terima, belum tahu. Sia-sia kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi tak pernah minta pada Allah supaya Allah terima amalan kita. Seolah-olahnya kita semayang tu, kita dah confirm lah semayang tu dah Allah terima. Confirm lah zikir tu Allah terima. Confirm lah selawat tu Allah terima. Tak semestinya. Jadi banyak kelemahan. Banyak kita kata kesilapan kita dan dosa-dosa kita. Jadi bila sampai waktu malam, pejuang-pejuang ni bangun malam. Dia tidur awal sikit, contohnya. Baik, jadi pada malam ni, kita berdoalah mudah-mudahan malam ini menjadi salah satu daripada malam, yang mana malam ini adalah merupakan malam yang lebih baik daripada malam-malam yang terbaik sebelumnya, iaitu kita menghidupkan malam
Dan menghidupkan malam ini, qiyamul lail itu, dia bukanlah satu perkara yang kita kata boleh buat, tak boleh buat. Tapi sebenarnya itulah salah satu daripada persiapan kita yang kita kena buat. Kena buat. Doakanlah, tolonglah doa untuk saya sekali. Doa untuk keluarga kita, untuk semua sekali kan. Doa. Sebut nama. Kalau boleh kan, insya-Allah. Baik, jadi pada hari ini kita nak sambung sikit apa yang kita bincang semalam dan kemarin, kedua hari lepas, 3 hari lepas lah. Dan insya-Allah sebelum itu saya ingin masuk sedikit tentang realiti semasa, realiti semasa, iaitu insya-Allah esok 22 hari bulan kan. Esok hari Rabu kan. Esok insya-Allah kita akan ada satu 23 hari bulan 23 hari bulan, insya-Allah kita akan ada satu sidang media pukul 2 petang besok, di mana wakil-wakil NGO akan datang dan memberikan pandangan dan sebagainya. Tapi topik yang kita nak bincangkan tu ialah berkenaan dengan Task Force Rakyat, iaitu merupakan salah satu daripada yang telah kita setuju, iaitu forum rakyat. Itu kita nak membentangkan sedikit sebanyak tentang resolusi Task Force Rakyat, insya-Allah daripada hasil persidangan meja bulat NGO dan rakyat yang telah kita buat pada 7 hari bulan, kalau tak silap saya 7 hari bulan yang lepas, iaitu di mana pada masa itu 7 hari bulan September yang mana kita telah mengumpulkan kurang lebih 300 NGO daripada seluruh Malaysia. Besok 23 hari bulan, betul besok bukan 22. Jadi insya-Allah dalam sidang media itu kita akan menyampaikan keprihatinan kita lah tentang apa-apa yang berlaku, termasuklah berkenaan dengan masalah-masalah rakyat 342 ni semua sekali lah. Ada orang tanya tentang SSPA, besok akan ada soalan lah. Tentang SSPA ni macam mana ni, nak sign ke tak nak sign ke. InsyaAllah akan ada live, kita akan cuba buat live lah insyaAllah. Saya akan cuba buat live insyaAllah. Saya nak kena charge bateri semua sekali. Baik, jadi sebut kat sini bagaimana keadaan yang ada pada hari ini. Kita berada dalam keadaan yang berbagai-bagai, dan sebagaimana yang kita ketahui bahawa kita sedang berada di dalam satu suasana yang semakin hari semakin mencengkam, sebenarnya mencengkam. Jadi bila pembentangan apa dipanggil bajet negara 2025 kan, yang dibentang oleh Perdana Menteri, dan tak tahulah sengaja ke tak sengaja, tapi pelik lah apabila akta berkenaan dengan tahanan rumah, tahanan di rumah tidak disebut walaupun dia ada dalam buku, dalam ucapan itu ada tahanan rumah bagaimana macam mana sebagainya lah, tetapi tidak dibacakan oleh Perdana Menteri. Dan sama ada dia terlupa, terlepas, ataupun apa-apa kita tak tahulah. Jadi kita sangka baik dululah kan. Baik. Jadi dan tahanan itu, akta tahanan rumah ini sebenarnya dia berkaitan juga dengan undang-undang yang dia nak diluluskan, iaitu Akta 342. Yang mana di dalam Akta 342 itu ada klausa yang menunjukkan tentang pengasingan dan tahanan rumah. Jadi ini semua ada kaitan dia. Dan sebagaimana yang kita telah bincangkan semalam, kalau tak silap saya semalam saya sebut, iaitu berkenaan dengan bagaimana keadaan akta tahanan rumah ni ataupun tahanan di rumah ini adalah merupakan salah satu perkara yang boleh dibuat. InsyaAllah besok pukul 2 petang. InsyaAllah pukul 2 petang. Tapi kami kena prepare awal lah. Kami akan pergi awal lah di kawasan di PPIM lah di sana. Jadi kita prepare awal pagi tu dah datang dah buat persiapan, bincang, finalize kan berapa banyak. Ada benda nak kena finalize lagi. Jadi insyaAllah, tapi demi dalam pukul 2 petang insyaAllah. Jadi saya cuma nak mulakan dengan kita sekali lagi saya nak menceritakan kepada tuan-tuan, puan-puan sama-sama kita lah. Ini kita sebelum kita pergi kepada tajuk lah iaitu berkenaan dengan pernyataan masalah. Pernyataan masalah iaitu loss of trust. Jadi pernyataan masalah ni sebenarnya loss of trust. Maknanya rakyat dah hilang kepercayaan. Ini masalah ni. Hilang kepercayaan kepada kepimpinan. Dan rakyat jelata kini hakikat di atas on the ground menghadapi krisis kepercayaan terhadap ketulusan dan kewibawaan kerajaan. Jadi rakyat dah hilang kepercayaan.
kan, kepada kerajaan. Jadi mungkin kita kata tidak semua, mungkin tidak semualah, tetapi di sini kan kenapa telah hilang kepercayaan tadi? Kerana ada rasa teraniaya, kan, rasa dizalimi, dan rasa itu semakin lama semakin besar, semakin hebat, dan membawa kepada peningkatan tekanan. Rakyat bertambah tertekan dan mengancam keamanan dan kestabilan negara. Jadi kita bimbang dia akan menuju kepada suatu yang membawa kepada huru-hara. Ini kita bimbang yang itulah. Kita nak supaya elakkan daripada terkena huru-hara dan sebagainya. Dan di sinilah kita melihat bagaimana apa yang telah kita setuju. Daripada itu ialah kita akan membentangkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini kerana kita masih tertakluk kepada perlembagaan negara dan kepada peraturan-peraturan. Jadi ini kita kata jalan baik lah. Jalan baik yang rakyat nak. Rakyat kita bukan nak melawan kerajaan ke, nak runtuhkan kerajaan ke, nak lawan Yang di-Pertuan Agong, bukan. Tapi kita ingin menyampaikan dan apa yang telah rakyat bincang, apa yang telah rakyat fikirkan, kerana sebahagian besar daripada rakyat tadi, yang mana pada hari ini suara mereka telah tertekan, ditutup. Kalau cakap lebih sikit aja kan kena delete. Kalau tulis dekat Facebook ke mana cakap lebih-lebih sikit aja kena delete. Bukan kata rakyat biasa yang kena delete, kan. Ahli parlimen pun kena delete, kan. Kita tengok siapa nama muda tu, parti muda tu, Allahu Akbar, siapa nama dia dah, tak ingat nama muda tu, kan. Ahli parlimen pun kena delete, dia punya tu pun kena tarik, kan. Jadi apa lagi rakyat? Ahli parlimen ni yang dah memang confirm dia duduk di parlimen, dan yang memang dah confirm dia mengetahui apa masalah yang ada, dan yang memang confirm dia bersama rakyat dan mewakili rakyat. Sadiq, Syed Sadiq. Jadi dia pun kata dia punya apa, tulisan dia punya itu pun hilang, disekat. Jadi seolah-olah macam kebebasan untuk nak bercakap ni sekarang ni disekat. Malahan pula hari ni bukan saja kebebasan itu disekat dari sudut kita kata media massa, social media dan sebagainya, malahan kita lihat pada hari ini ancaman-ancaman dengan akta-aktanya, dengan ugutan dari menteri pun ugut rakyat. Siapa cakap lebih-lebih kena masuk penjara. Lebih-lebih lagi ISA dah tak ada, diganti dengan SOSMA pula dan berbagai. Jadi perkara-perkara ini menyebabkan rakyat merasa dizalimi. Media massa kita tidak lagi telus, kan, dan kita lihat banyak macam-macam perkara yang nak disampaikan semua disekat dalam keadaan tersekat. Ini adalah perkara yang kita akan suarakan kepada pihak kepimpinan negara. Dan kemudian selain daripada itu, dan bukan saja sekadar itu, malahan kita dapati dengan akta-akta baru banyak lagi perkara-perkara yang telah diganggu lah. Diganggu itu tak termasuk lagi yang diganggu tadi. Jadi kita berhimpun dan kita bersidang dan kita berbincang, dan sesuai dengan kita kata perkara 40/3, iaitu Perlembagaan Persekutuan Negara kita, iaitu Undang-Undang Persekutuan boleh membuat peruntukan, maknanya ada satu peruntukan bagi menghendaki Yang di-Pertuan Agong, maknanya Sultan Ibrahim Ibnu Almarhum Sultan Iskandar bertindak selepas berunding dengan atau atas cadangan, atas syur mana-mana orang atau kumpulan selain daripada jamaah menteri. Jadi Agong, Yang di-Pertuan Agong boleh ambil syur, ambil cadangan daripada mana-mana kumpulan, daripada mana-mana orang selain daripada jamaah menteri, selain daripada PM, selain daripada menteri, bagi menjalankan peranan sebagai mana budi bicara dia. Jadi sebenarnya Yang di-Pertuan Agong ni dia ada kuasa. Dia ada kuasa untuk melihat kalaulah parlimen ni berjalan dengan baik, maka sudah tentulah tak ada masalah. Jadi kalau parlimen jalan tidak baik, masalah
Kan? Macam contoh kita lihat hari ni, seperti tarik tali. Kan? Pihak kerajaan nak buat sesuatu pun susah. Sebab seolah-olahnya macam tak dapat sokongan daripada ahli parlimen. Kan? Pada masa yang sama, kan, pihak-pihak pembangkang pula sentiasa dalam keadaan yang lebih kurang sama kekuatannya dengan kerajaan. Dan kita lihat pula, kan, pada masa yang sama, kan, banyak juga berlaku bentuk-bentuk penganiayaan yang kami hadapi. Contohnya di on the ground, contohnya dari sudut kehakiman, legal, dari sudut kehakiman, laporan polis dah dibuat. Banyak laporan polis dibuat. Banyak, bukan 1,000. Apa? Bismillah. Jadi laporan polis buat 1,000 lah. 1,000. Laporan polis buat 1,000. Kan? Mana satu yang dah masuk court. Kita nak meminta legal, kehakiman. Tadi bahagian parlimen, eksekutif dan sebagainya. Bahagian legal pula ke judiciary. Dan kita nak minta judiciary review. Kita hantar kepada mahkamah dengan lawyer-lawyer kita dan lawyer-lawyer yang rakyat sama-sama dah pakat-pakat. Hantar untuk buat judiciary review tentang perkara-perkara yang ada. Pun tak lepas. Sampai sekarang tak lepas. Kan? Tak lepas judiciary review tentang apa yang berlaku, pandemik ke, plandemik ke semua. Semua tu tak lepas. Jadi kita rasa seperti teraniaya lah. Seperti kita ni dizalimi lah. Kan? Jadi pada masa yang sama, kita lihat kaki tangan kerajaan juga seolah-olahnya tangan mereka, kaki mereka diikat. Tak boleh nak buat apa-apa. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana perlu satu peruntukan. Peruntukan yang ada di dalam kita kata perlembagaan persekutuan. Maka kita merasakan, kami merasakan, rakyat merasakan bahawa perlu ada campur tangan daripada yang di-Pertuan Agong. Jadi kita nak minta supaya ada campur tangan daripada ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Untuk apa? Untuk melihat perkara. Bukan kita nak suruh kerajaan jatuh ke, nak suruh tangkap ke apa, tak ada. Nak melihat semula apa yang berlaku, betul ke kerajaan yang ada pada hari ini di bawah parlimen yang ada hari ini berjalan dengan betul. Berjalan mengikut kepentingan negara, mengikut kepentingan agama, bangsa dan negara. Betul ke? Ataupun sekarang ini kita berada di dalam satu perancangan yang ada kerajaan dalam kerajaan. Sekarang ni ada deep state. Jadi kita mendapati ada 3 puak yang besar. Ini mungkin kalau kita sentuh besok lah. Ni macam malam ni tak macam kita tajuk ni je ni. Jadi tiga perkara besar. Yang pertama kita dapati, bila nak selesaikan masalah tak jadi. Nak buat ni tak jadi. Nak buat itu tak jadi. Malahan daripada maklumat yang kami terima, lah. Kan kita hantar memorandum kepada yang di-Pertuan Agong pun tak sampai. Bukan yang di-Pertuan Agong tak nak tengok, tak sampai. Kan? Bila yang di-Pertuan Agong tanya agaknya lah kepada siapa yang menjaga tu, kan? Siapa yang menjaga tu, ada apa ke yang rakyat nak cakap apa? Tak ada apa tuanku. Tak ada apa, tak ada, ni masalah biasa je. Tak perlu tuanku nak tengok pun tak apa, ini boleh disettle. Mungkin agaknya lah, ini sangka buruk kita lah. Sebab yang kita buat satu pun, tuanku tak respon. Bismillah. Dan saya yakin, di dalam hati kecil, kurang-kurangnya lah, pada yang di-Pertuan Agong, tentu ada perasaan kasih kepada rakyat. Kasih kepada rakyat. Kita nak rasa macam itulah. Sebab tu tanggungjawab dia, amanah dia. Dia telah bersumpah untuk menjaga kebajikan agama dan bersumpah untuk menjaga kebajikan rakyat. Dan saya yakin, kita yakin sebenarnya, tentu tidak banyak pun sedikit, ada rasa kasih kepada rakyat. Tetapi kenapa tak sampai? Ni saya dapat maklumat baru 2-3 hari lepas ni, memang tak sampai. Rupanya kita hantar ke apa namanya, ke pagar tu, kita nak jumpa kat pintu pagar je boleh.
Kita rakyat nak jumpa dengan Yang di-Pertuan Agong ni kat pintu pagar je. Bukan jumpa tuanku pun. Jumpa wakil kepada wakil. Tapi kalau businessman, tycoon, daripada mana-mana datang, boleh berjumpa Nabi baginda Agong, Yang di-Pertuan Agong, contohnya atau sultan-sultan, jumpa di meja makan. Jumpa di meja perbincangan. Tapi rakyat yang dah buat research nak sampaikan ni, jumpa kat pintu pagar je. Inilah yang kami rasa, kenapalah yang perkara ini berlaku. Dan sedangkan kita yakin ada perasaan kasih daripada ucapan-ucapan yang kita dengar. Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar Al-Hajj telah menyatakan bagaimana concern dia. Dan kepada rakyat, saya yakin ada. Kalau tak banyak pun sikit, malahan saya dah bertanya dengan tuan-tuan guru yang ada. Ramailah, ada beberapa saya bincang. Saya tanya kepada tuan-tuan guru kita, dia kata antara perkara yang penting, hikmah yang perlu kita faham, kita nak kena pastikan struktur agung, struktur sultan, majlis raja-raja ni tidak dihapuskan. Sebab apa? Di situlah adanya agama, peranan menjaga agama. Bukan macam golongan-golongan yang bukan bangsa Melayu ni, bangsa Islam ni. Bukan macam golongan-golongan yang kepentingan negara luar, daripada China contohnya, daripada Amerika contohnya, yang mereka nak jadikan negara Malaysia ni republik. Dah tak ada dah sultan, dah tak ada dah orang yang menjaga agama. Macam mana yang berlaku kepada Indonesia, dia ada menteri agama-agama lah. Jadi Malaysia ni tidak. Jadi memang mereka mahu menghancurkan orang yang memegang agama ni. Dia nak tukar kepada republik. Jadi kita ni nak kena jaga, kata tuan-tuan guru yang ada. Dia kata, walaupun ada kelemahan di sana sini, memang banyak kelemahan. Kita tidak menafikan lah. Tetapi struktur yang ada di negara kita ni, sekurang-kurangnya ada kekuatan orang yang beragama Islam, orang yang telah dipilih dari sudut kita kata sebagai raja dan sultan tadi, untuk memimpin negara kita sebagai ketua negara, ketua yang memimpin negara tadi, dan mereka peranan menjaga agama. Jadi ini satu perkara yang ada di negara kita ni. Tetapi perkara ini nampaknya sepertinya yang sedang berlaku seolah-olah kuasa kepada Islam itu, yang menjaga Islam itu kuasa yang di-Pertuan Agong ataupun majlis raja-raja, seolah-olahnya mereka sedang kikis sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi sebenarnya rakyat ni nak membantu, nak bersama dengan yang di-Pertuan Agong, nak bersama dengan majlis raja-raja. Kenapa? Kerana rakyat berhajatkan kepada Islam. Dan tuanku juga telah berjanji setia dengan Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, tadi dah bersumpah untuk menjaga agama, menjaga rakyat, menjaga negara, melebihi daripada menjaga kepentingan diri dan kepentingan apa yang ada pada dia. Jadi disitulah kita lihat menjadi satu kewajipan kepada kita untuk memperkasakan sistem ini. Walaupun pada masa dulu tujuan yang dibuat oleh pihak British bila dia menyusun struktur negara kita ni, dia dah pecah-pecahkan, peranan tu dipecah-pecahkan. Jadi sultan ni dia kata pegang agama aja, eksekutif tak payah tengok contohnya. Dia yang pecah-pecahkan. Padahal di dalam Islam tidak ada pemisahan antara raja, antara agama dan antara negara. Tak ada pemisahan dalam Islam. Semuanya tu duduk di bawah kategori sebagai wakil Allah, khalifah, sebagai untuk menegakkan kebenaran Allah. Jadi di sinilah kita lihat dalam kita kata perlembagaan negara ada peruntukan yang mana menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong boleh bertindak. Melihat kalau benda berlaku ini, contohnya saya minta maaf lah, saya sebutlah. Mungkin ada pihak istana yang mendengar. Saya yakin ada pihak istana yang mendengar. Saya tahu ada pihak istana yang mendengar. Saya minta lah, sungguh-sungguh bangsa lain, kalau dia senyum dengan kita pun, kalau dia nak kata nak buat baik lah dengan kita pun, dia ada bisnes dia yang dia nak, dia ada keuntungan yang dia nak, dia ada kepentingan yang dia nak.
Dan lebih besar lagi kepentingan dia, hari ini dia kata, aku terpaksa duduk di bawah orang Melayu. Aku terpaksa duduk di bawah tuanku, Sultan. Aku nak kalau boleh, aku duduk ke atas. Sebab tu Lim Kit Siang baru-baru ni, dia telah pun mengeluarkan kenyataan, dia kata perlembagaan negara tu tak payah ikut sangat lah, dia kata. Berani dia sebut tu. Dia kata tak payah ikut sangat lah perlembagaan, maknanya dia nak menolak. Dia nak menolak tentang kuasa yang ada kepada Sultan, pada Raja, pada Agong. Ini sebenarnya satu yang melanggar. Tapi apa yang dibuat pada Lim Kit Siang ni? Saya bukannya nak sebut pasal politik ke tak politik, tapi nak sebut sini, bagaimana struktur negara ini, sekiranya kita tidak betul-betul teguhkan dari sudut apa yang ada hari ini, iaitu Islam dijaga oleh Yang di-Pertuan Agong, dijaga oleh Majlis Raja-Raja, dan kita patut memastikan kuasa itu masih lagi relevan, berbanding dengan tipu helah, silap mata yang sedang dibuat di Parlimen. Silap mata Parlimen ni, silap mata. Dia meluluskan akta-akta yang penting dalam keadaan yang luar biasa, seolah-olahnya macam orang tak tahu. Tanya dengan ahli Parlimen pun tak faham, tak tahu. Dia tahu apa yang dia tahu sikit-sikit, itu je. Baik, sebab itulah kita nak mendedahkan dan kita nak melaksanakan salah satu daripada perkara 40/3 dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu kita ingin menyampaikan cadangan kita, proposal kita, ataupun kita nak sampaikanlah hasrat rakyat, supaya apa yang telah disampaikan tadi itu dapat budi bicara daripada Yang di-Pertuan Agong ataupun Majlis Raja-Raja, supaya kita menjaga semula negara kita ni, tanah ni. Tak ada tempat lain yang macam kita ni. Kalau kita sebut di Saudi, ataupun di negara-negara Asia Barat, ataupun di Timur Tengah itu, kita dapati ada raja, ada sultan, ada amir. Tetapi semuanya diktator. Diktator semua. Sebutlah UAE ke, Qatar ke, Saudi ke, semua pakat diktator belaka. Kenapa diktator? Kerana mereka tahu, mereka mahu menyekat penyatuan orang-orang Arab, orang Islam. Kerana kalau orang Arab dan orang Islam bersatu, maka Israel habis. Zionis habis. Mereka tahu dan mereka takut. Sebab tu dipastikan, untuk memastikan, dia kena bagi kepimpinan negara-negara itu kepada keluarga-keluarga yang tertentu, keluarga yang dia pilih. Dan keluarga yang dipilih itu pula dikontrol dan dikuasai oleh CIA, Mossad dan sebagainya. Dikuasai. Ingat, senang ke nak jumpa Muhammad bin Salman? Nak senang ke nak jumpa King Salman? Senang ke? Padahal dialah yang menjaga Al-Haramain, dua tanah Arab tu, dua tanah haram tu. Masjidil Haram dia jaga di Mekah dan juga Madinah. Sepatutnya mudahlah dia nak bertemu dengan kita yang memerlukan bantuan-bantuan dari sudut pelbagai perkara. Tapi susah. Bismillah. Dan bagaimana kita melihat struktur kepimpinan-kepimpinan yang ada tu, struktur wakaf fund yang banyak yang ada di negara Arab tu, contohnya dipegang oleh kelompok-kelompok Yahudi. Macam mana Yahudi pegang kita punya wakaf fund? Itu semua disusun oleh penjajah-penjajah. Disusun. Jadi maknanya, kalau ada raja pun, raja yang bukan bersifat bagaimana kita kata yang ada tanggungjawab dia. Ada timbal balik dia. Negara kita ni ada lagi. Tapi negara kita ni pula, raja dia tak boleh kontrol, raja dia tak ada kuasa, tak boleh masuk. Dia nak jadi Lim Kit Siang nak jadi sultan, tak boleh. Tak boleh. Lim Kit Siang nak jadi sultan, tak boleh. Sebab tu dia kata tak payahlah ikut perlembagaan sangat. Kalau dia nak jadi sultan pun tak boleh. Nak menteri kanan macam mana di Singapura, tak boleh. Dah tak ada dah. Habis dah sultan kat Singapura, habis dah sultan kat Indonesia, habis. Saya juga ada keluarga-keluarga yang keraton-keraton ni. Sekarang ni keraton ni tinggal nama je. Keraton ni apa? Kerabat lah. Kerabat raja. Ada juga. Dapat duit lah tahun-tahun. Allowance lah berapa ringgit dapat untuk orang yang dikatakan sebagai kerabat raja. Raja Mataram, Raja Majapahit lah, Raja Pasai lah, macam-macam. Ada dia punya dipanggil apa? Imbuhan.
allowance dia. Tapi bagi pada keluarga, pecah dapat berapa sen seorang. Kami yang kat Malaysia ni tak dapat lah. Nak sebut kat sini, kan, keluarga-keluarga kita dulu mungkin ada kan. Tapi nak sebut bagaimana mereka sedang berusaha untuk merosakkan sistem negara kita ni. Dengan menjadikan negara Malaysia ni seperti republik. Dan kami tahu, tuanku tahu. Kami tahu, kami yakin. Kan? Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Kan? Dan juga raja-raja lain tahu tentang apa yang berlaku ni. Dan mereka melihat, dan mereka memantau, dan mereka juga memahami. Cuma wallahu alam, mungkin pada kali ini rakyat mahu menyatakan bahawa kami akan bersama dengan tuanku, bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kami bersama dengan majlis gaja-gaja, tetapi bukan sebagai sekadar sama, tetapi kita sama-sama berperanan. Tuanku, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Kami pertahankan sistem yang boleh menjaga agama. Kita pertahankan. Dan kalau siapa yang mempertahankan sistem yang boleh menjaga agama ini, tiba-tiba dibunuh, mati syahid dia fi sabilillah. Jangan tengok Malaysia sebagai satu demokrasi berperlembagaan macam itu saja. Tak, kita kena tengok cara menyeluruh. Kerana menyeluruh. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana sebenarnya negara kita sedang diancam. Jadi red alert dan amaran merah yang sedang berlaku, yang telah kami kaji, bukan hanya sekadar vaksin, bukan hanya sekadar ada bioweapon, bukan hanya sekadar ada chemical weapon, tetapi wujudnya kerajaan dalam kerajaan, wujudnya kartel-kartel yang menguasai kerajaan, dan wujudnya pimpinan-pimpinan yang mengkhianat. Ini tiga masalah besar ni yang kita kena sama-sama faham. Dia bukan sekadar masalah KKM, menteri siapa, tukar menteri lain pun sama je. Berapa kali tukar menteri kesihatan? Bermula dengan KJ yang dah jadi DJ. Kan? Bermula dengan KJ yang dah jadi DJ. Dan kemudian lepas tu tukar kepada siapa lagi? Dr. Zul sebelum ni. Tukar kepada Dr. Zaleha. Tukar kepada Dr. Zul semula. Dan sebelum tu ada banyak-banyak lagi. Malahan menteri kesihatan sebelum ni China. Kan? Jadi bila kena pada orang Melayu pula dia melaksanakan banyak benda-benda yang bioweapon, biochemical weapon yang dipergi kepada kita. Jadi nak sebut kat sini, kan, bagaimana sebenarnya red alert kepada negara kita ni, masalah yang dihadapi dengan masalah yang ada di parlimen, dengan masalah persempadanan semula yang mereka sedang buat sekarang. Kita tak tahu mereka sedang buat persempadanan semula dan telah pun disetujui oleh Perdana Menteri. Cuma tak bincang agaknya di parlimen lagi. Akta-akta yang baru, akta-akta tahanan di rumah, dan akta-akta seperti 342 yang kejam, draconian law yang ada pada hari ini. Jadi semua perkara ini sedang menuju kepada apa yang kita gambarkan sebagainya. Malaysia sebagai sebuah negara republik. Malaysia sebagai sebuah negara republik. Tolong doa tuan-tuan, perempuan hamba Allah. Ramai yang nak ganggu ni. Ada ramai nak ada gangguan sikit. Tolong doa, bismillah. Bacakan Fatihah, hadiahkan kepada kita semua lah, mudah-mudahan Allah pelihara. Ni ada gangguan banyak ni. Tempat saya ni banyak ganggu ni. Jadi nak sebut kat sini, sebenarnya Malaysia sedang red alert, dan red alert ini bukan sekadar masalah SSPA, masalah SSM, masalah aku janji yang baru, masalah pemimpin-pemimpin yang menyokong mungkin perkara-perkara yang berkaitan dengan bioweapon, chemical weapon, berkaitan dengan AI yang menuju kepada transhuman, yang menuju kepada posthuman plus, yang menuju kepada kita kata cyborg. Tolong doa noh. InsyaAllah dah 2 kali dia detect. Kat sini nampak, kat sana tak nampak katnya. Kat sana mungkin ada gangguan-gangguan. Ajak doa semua. Jadi nak sebut sini bukan sekadar itu sahaja. Jadi sebenarnya bukan masalah rakyat sebenarnya semata-mata yang kita nak bawa ni, tetapi masalah negara yang bersangkutan dengan kedaulatan negara.
Sebab itu tuan-tuan perempuan rahmati Allah, kalau saya nak gambarkan kepada tuan-tuan sekalian, yang digambarkan oleh Rasul SAW, kebangkitan ni, kebangkitan sebelah timur, yang paling kita kata dekat lah, ialah kebangkitan dari tanah Melayu. Kebangkitan dari tanah Melayu. Bismillah. Tak payahlah nak sebut Panji Hitam lah, Bani Tamim lah, sebagainya. Hak tu Nabi dah sebut, kita tak sebut. Tapi kita tengok dengan sistem yang ada pada hari ini dalam seluruh dunia ni, yang nampak paling steady untuk bangkit, paling potensi untuk bangkit ialah tanah Melayu. Kenapa? Kita ada sistem raja yang tugasnya mempertahankan agama. Jadi tugas utama raja, tugas utama yang di Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, mempertahankan agama. Itu tugas utama. Bayangkan. Dan dia mempunyai kuasa-kuasa. Contohnya perkara 150. Perlembagaan persekutuan. Dia mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan darurat di mana tentera dan polis berada di bawah yang di Pertuan Agong. Berada di bawah yang di Pertuan Agong. Jadi benda ni ditakuti. Kalau di Indonesia dah habis dah. Indonesia dah tinggal Perdana Menteri je. Presiden dia panggil. Indonesia dah jadi presiden. Dan presiden tak tengok agama Islam. Tak kira dia. Dia boleh jadi Islam, isteri dia bukan Islam. Kristian. Dia boleh jadi Islam, mak ayah dia sebelah Islam, sebelah tak Islam. Tak apa. Malahan menterinya pun jaga agama-agama semua. Di Malaysia tak ada. Bukan begitu. Di Malaysia kita ada menteri agama. Dan maksud menteri agama tu dia kena tengok Islam. Kena pastikan dakwah berjalan. Supaya Islam tersebar. Kena pastikan tarbiyah berjalan. Supaya Islam meningkat. Kena pastikan jihad berkembang. Supaya memiliki kekuatan umat. Itu tugas menteri agama. Bukan tugas menteri agama fikir macam mana supaya sekadar kita nak buat sesuatu yang melepaskan batuk di tangga. Menteri agama tugasnya nak pastikan Islam tersebar. Dakwah tersebar. Itu tugas menteri agama. Untuk memastikan tarbiyah menyeluruh. Sehingga umat hari ini faham Islam. Tak bergaduh. Macam hari ini isu kunut pun dah bergaduh. Nak baca ke tak nak baca kunut? Nak semayang 20 rakaat ke? Semayang 8 rakaat ke? Kan? Pakat bergaduh. Sampai menteri agama pun terpalit dengan khilafiyah. Perkara-perkara khilaf. Terpalit bincang benda-benda yang khilaf. Benda yang khilaf ni bagi ulama dah bincang lah. Tak apa, tak ada masalah. Jadi nak sebut kat sini, menteri agama pun pening. Nak buat apa ni? Tugas dia pastikan dakwah tersebar seluruh Malaysia. Sehingga orang bukan Islam. Winston Tan kita duk cakap. Winston Tan kontrol. Ananda Krishnan sebelum ni kontrol semua ni. Orang bukan Islam ni. Geng-geng Tun Mahathir dulu ni. Dia lantik orang bukan Islam. Kan? Menjadi apa? Menjadi tycoon. Menjadi orang yang kaya. Orang Cina yang bukan Islam ni kaya. Kontrol tak. Di mana peranan Menteri Agama? Dakwah kepada mereka. Pernah ke Menteri Agama level menteri pergi jumpa dengan Winston Tan? Anak Winston Tan 2 orang masuk Islam. Anak Winston Tan 2 orang masuk Islam. Winston Tan yang kaya raya tu kan tak pernah diseru kepada Islam. Pernahkah Menteri Agama bawa ke situ? Jumpa dengan Lim Kit Siang, berdakwah kepada mereka. Ajak Lim Kit Siang masuk Islam, kenal Islam. Contohlah. Jadi confuse. Jadi Menteri Agama ni nak kontrol orang Islam je. Tak nampak dakwah. Tak nampak tarbiyah. Tak nampak perjuangan jihad. Nak membina kekuatan ummah. Menyatukan orang silat dengan silat ni. Pasukan silat. Berapa banyak persatuan silat ni. Sama-sama sendiri pun bertelagah, bergaduh, bersilat sama sendiri. Kan? Di mana agamanya? Itulah Menteri Agama. Kita je ada Menteri Agama. Agama Islam ni. Kan? Indonesia, Menteri Agama-agama. Lain. Tak sama. Walaupun umat Islam paling ramai di Indonesia. Tetapi, Menteri Agama-agama. Dia tak jaga Islam. Dia jaga Pancasila. Nak sebut sini. Jadi, ini yang mereka tak nak. Tambahan pula, kita ada Duli Yang Maha Mulia, yang di Pertuan Agong. Kita ada Sultan-Sultan, Tuanku Sultan,
majlis raja-raja yang tugasnya melihat agama. Tapi pada hari ini, perkara ini oleh kerana kita tidak faham, tidak nampak tentang masalah yang sebenar, on the ground, sehingga hari ini sebenarnya tuanku juga dicabar. Lim Kit Siang, bila dia kata, tak payahlah nak ikut sangat perlembagaan, bermakna dia mencabar tuanku. Dia mencabar tuanku. Perlembagaan meletakkan tuanku sebagai yang paling tinggi sekali. Tuanku yang melantik hakim, tuanku yang melantik menteri, tuanku yang melantik Perdana Menteri, tuanku yang melantik semua-semua ni. Jadi sudah tentulah tuanku mempunyai kuasa untuk mencabut semula. Malahan perkara 150 khas untuk Yang di-Pertuan Agong ataupun kita kata kekuatan Majlis Raja-Raja, iaitu mengisyharkan darurat. Kalau parlimen dah tak boleh berfungsi, duk bergaduh je sama sendiri, nampak macam baik, hebat kan. Tapi rupanya di bawahnya penuh dengan kekosongan, kosong, seperti rumah yang telah dimasuki oleh anai-anai. Rumah ni rumah kayu, tak kuat sangat. Masuk anai-anai dalam tu. Anai-anai ni dibuat kerja senyap-senyap. Tahu-tahu akta ni keluar je. Akta 342 anai-anai keluarkan. Akta pertahanan tahanan di rumah anai-anai keluarkan. Semua senyap. Pelbagai akta yang dikeluarkan, dan akhir besok tiba-tiba kan akta persempadanan semula disempadankan semula. Daripada persempadanan semula itu habis. Majoriti yang sepatutnya memimpin dan memerintah menjadi minoriti. Kenapa? Dipecah-pecahkan. Tempat yang banyak orang Melayu, orang Islam dipecah-pecahkan. Seperti Singapura, Gelang dipecah sampai 4 parlimen. Gelang ada 4 parlimen. Padahal Gelang tu ialah kawasan orang Melayu. Dipecahkan, Melayu tadi dipecahkan. Digabungkan dengan China dan India, akhirnya yang menjadi majoriti China dan India. Kawasan Melayu jadi majoritinya China dan India. Kenapa? Dipecah-pecahkan. Persempadanan semula yang dilakukan oleh PAP di zaman Lee Kuan Yew. Dan sekarang anai-anai sedang merayap-rayap masuk ke SPR, SPRM, macam-macam dia masuk. Malahan sampai peringkat dia nak masuk ke dalam Jabatan Agama Islam. Tahukah kita anai-anai telah merayap-rayap sampai masuk ke dalam Jabatan Perdana Menteri dan telah mengeluarkan beberapa perkara, contohnya bajet untuk surau dan masjid. Bajet untuk surau dan masjid yang sebelum ini diberikan kepada Jabatan Agama Islam atau diberikan kepada Majlis Agama Islam di bawah Tuanku Sultan ataupun di Yang di-Pertuan Agong. Sekarang ni dah bertukar kepada bajet itu diberi kepada ICU ataupun Jabatan Perdana Menteri. Jadi Jabatan Perdana Menteri siapa? Politician. Yang pegangi politician. Siapa politician tu? Siapa-siapa yang dilantik. Maka bukan lagi Jabatan Agama Islam. Gaji imam, gaji Bilal, gaji penceramah, gaji nak bajet untuk buat program masjid dan sebagainya, duduk di bawah JPM. Ini sekarang dia dah ke arah situ. Bukankah ini telah melanggar bagaimana kuasa masjid dan surau sepatutnya duduk di bawah Jabatan Agama Islam? Nak bagi gaji, biarlah Jabatan Agama Islam bagi. Biarlah Majlis Agama Islam bagi. Kerana Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam duduk langsung, direct kepada Tuanku Sultan. Tapi ini pun dia nak masuk. Ni dia merayap macam anai-anai. Ini semua masalah negara ni, bukan hanya masalah rakyat yang tak nak vaksin lah, rakyat yang tak terima lah. Apa bukan? Ni bukan masalah anti-vaksin, bukan. Ini masalah kedaulatan agama, kedaulatan negara. Ini kita kena faham. Sebab tu rakyat kita bertindak dengan cara yang mengikut peraturan, mengikut perlembagaan, mengikut undang-undang. Dan perkara 40-3 ini atas asas perkara perlembagaan itu, kita nak sampaikan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Banyak kali saya sebut nama dia ni. Kita juga ingin menyampaikan kepada Majlis Raja-Raja supaya Tuanku Sultan daripada setiap negeri yang ada faham dan tahu bahawa sebenarnya kedudukan raja-raja sedang terancam. Saya tak risau kedudukan raja tu, sebab raja dia ada dia punya sendiri setup dia.
Tapi yang kita lebih bimbang sebenarnya kedudukan agama Islam, kedaulatan negara kita. Itu yang lebih besar. Itu yang lebih besar. Sampai duit zakat pun nak kena kacau. Nampak? Duit zakat pun dikacau. Baik, jadi sebab itulah atas dasar itu, maka sebenarnya visi kita, NGO dan rakyat yang mahu kita satukan di sini ialah sebenarnya untuk meletakkan dan memastikan keluhuran perlembagaan, kedaulatan negara, kesejahteraan ekonomi dan sosial, dan juga agama Islam itu sebenarnya berdiri teguh sebagai satu anutan, pegangan dan ikatan negara kita. Jadi ini yang kita nak. Kalau dulu kata Tengku Abdul Rahman, dia kata apa? Tengku Abdul Rahman kata, dia kata negara Malaysia adalah negara sekular. Dia kata. Disebut negara Malaysia, negara sekular. Macam Turki lah. Jadi maknanya agama tu dia kata agama resmi je. Itu dia faham. Macam itu, biarlah dia faham macam tu. Dia memang trained by British. Dia faham macam tu, biarlah. Dia dah tak ada. Jadi kita ada struktur yang Islam. Iaitu orang Islam kena memimpin. Dan Alhamdulillah setakat ni negara kita ni ada struktur itu. Cumanya kita nak kena faham akan masalah-masalah yang ada. Jadi sebab itulah kita nak sebut kat sini bagaimana sebenarnya yang mengancam negara kita ini bukan sekadar dia nak ambil duit, nak kontrol ekonomi, nak berkuasa jadi ahli parlimen, PBT, dia nak buat jadikan PBT ataupun pihak berkuasa tempatan tadi sebagai dia punya kita kata platform dia, nak bagi tanah pada orang negara Cina lah apa semua. Bila PBT dikontrol, maknanya dia kontrol cukai, dia kontrol tanah, dia kontrol semua urusan-urusan tempatan, kerajaan tempatan. Dia nak buat pilihan raya lah supaya dia boleh kontrol. Macam-macam dia buat ni. Saya ingat pihak orang politik pun dah cerita panjang lah. Kita tak nak cerita yang panjang-panjang tu. Tapi nak sebut sini sebenarnya masalah utama ialah masalah kedaulatan negara ataupun kedaulatan agama sebenarnya sedang diancam. Sini hari ini berdebat kan, orang alim-alim kita ni, mufti-mufti kita duk sibuk berdebat tentang nak pakai Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, nak pakai Wahabiyah ke. Duk debat kan. Bukanlah kita kata mereka berdebat, tak. Mereka bincang tentang benda yang ulama' dah bincang dulu. Dah bincang dah. Dah bincang dah dulu. Kita dah bincang balik pasal apa? Kita akur je lah dengan apa yang terbaik. Iaitu bergabung dan bersatu. Yang penting kedaulatan negara ni, kedaulatan agama ni sedang diserang. Agama kita sedang diserang. Itu yang lebih penting. Kita sedang dipecah-pecahkan. Sedangkan di sinilah tempat yang dijangka akan ada kebangkitan. Kebangkitan umat. Dunia akan bermula daripada kawasan kita. Dan ini sekarang, sebab tu dia kacau. Semua dia kacau. Dan kita tak tahu gerakan Islam. Saya minta maaf. Gerakan-gerakan Islam hari ini masih lagi berfikir macam kita 100 tahun yang dulu. Gerakan-gerakan Islam. Bila fikir dakwah, fikir tentang iman, amal, fikir tentang akhlak, baguslah tu. Itu semua asas memang kena ada. Tapi tidak melihat tentang bahawa kita sedang diserang. Kita sedang diserang. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda, ketika mereka berada di Madinah, setelah ada satu bentuk kekuasaan. Bismillah. Ada satu bentuk kekuasaan. Ada satu bentuk kekuatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ajak sahabat-sahabat dia pergi semayang aja. Ajak sahabat-sahabat pergi beramal aja. Iktikaf kat masjid dia dapat 1000 darjat, 1000 pahala. Kan? Tapi Nabi mengajak sahabat-sahabat keluar. Sampai sehingga berlakunya peperangan Badar. Sehingga berlakunya peperangan Uhud. Sehingga berlakunya peperangan-peperangan yang lain. Bukan kita nak kata sembahyang tak penting. Bukan. Sembahyang penting.
Antara benda yang kita kena jaga dan pelihara. Quran penting. Tetapi apabila diserang, sebab sekarang ni musuh dah tak melihat kita sebagai individu dah. Musuh tak melihat kita sebagai kelompok. Musuh tak melihat kita sebagai satu pergerakan. Musuh melihat kita sebagai sistem. Satu sistem yang akan tertegak, sistem Islam. Musuh melihat kita sebagai sebuah negara yang berjalan. Cumanya yang memimpin itu mungkin orang-orang biasa-biasa nampak begitu. Tapi mereka melihat sebagai satu sistem. Sebab tu dia nak kontrol negara kita ni. Dia nak kontrol negara kita. Dan dikontrol daripada atas sampai ke bawah. Minta maaf no. Minta maaf nak sebut kat sini. Kita tak perasan, kita dah makan budi. Musuh. Ni kepada pemimpin Islam. Bismillah. Saya kena minum air panas sikit. Dia punya tekak kan. Bismillah. Jadi nak bincang tajuk ni dia kena apa? Laju cakap laju dia. Nak sebut kat sini kita sedang diserang, kita tak perasan ke kita kena serang ni. Jadi maknanya segala yang kita buat pada hari ini sebenarnya mestilah membina kekuatan. Solat, janganlah fikir solat seronok solat aja. Saya khusyuk solat, boleh solat kat masjid, boleh solat berjamaah. Kita rasa dapat 27. Kita bukan hanya sekadar solat yang membina kekuatan sehingga kita benci apa yang Allah benci. Sehingga kita buat nampak baik apa yang Allah redha. Al-Hasan ma hasanu syara', al-kabih makabbahu syara'. Apa yang syarak kata baik, baik pada kita. Apa yang syarak kata buruk, buruk pada kita. Jadi solat boleh mencegah mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi hari ini kita pergi masjid je. Pergi semayang aja, belakang imam jadi imam. Kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, baca Yasin, baca Quran, buat semua. Tapi setakat masjid je. Kita tak nampak serangan ekonomi, serangan kesihatan, dan serangan-serangan yang pelbagai ni dalam bentuk yang cukup halus. Kita tak nampak. Seolah-olahnya kita buta daripada sejarah-sejarah yang telah berlaku. Kita buta bagaimana Nabi SAW bila dah terbinanya masjid, terbinanya, kita kata kanun, kita kata negara Islam tadi, Nabi melihat bagaimana bila terbina sebuah negara tadi, maka serangan bukan lagi sekadar semayang tak semayang. Serangan bukan lagi sekadar ada berakidah tak berakidah. Serangan telah sampai kepada peringkat sistem negara. Sebab tu sampai peringkat perang. Dan kita sekarang ni dah ada negara. Walaupun bukan negara Islam macam mana yang dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dah ada sistem. Dan sistem kita paling atas kali ni orang Islam yang memimpin, memerintah. Kan? Yang namanya, yang di Pertuan Agong, yang namanya Majlis Raja Melayu. Walaupun ada kelemahan di sana sini, itu biasalah. Mana ada orang yang tak ada dosa? Mana orang tak ada kelemahan? Hanya Nabi saja yang maksum. Tetapi sistemnya masih lagi ada menjaga agama. Dan ini yang sedang mereka nak rungkai. Mereka nak habiskan dengan menggunakan anai-anai yang merayap masuk. Sekarang ni dah masuk dalam parlimen. Sekarang dah masuk dalam kerajaan. Bukan saja mereka dah masuk dalam kerajaan, mereka dah sebutkan kerajaan perpaduan, tetapi mereka juga merayap dalam kita kata kaki tangan kerajaan. Policy maker. Sehingga mereka boleh menyusun macam-macam yang strategik. Minta maaf lah no, saya ni kan nak cerita lebih-lebih kan, pun mungkin tidak sesuai. Tapi nak sebut kat sini kan, anai-anai tadi bukan sahaja kalau nak sebut kat sini dah sampai kepada dinding-dinding yang boleh dimakan. Bukan sahaja dah sampai pada tiang-tiang negara, tiang-tiang rumah yang boleh dimakan. Anai-anai dah sampai ke dalam tempat kita tidur. Kita punya tilam tu pun dia dah makan. Bantal kita tu pun dia dah makan. Tunggu nak masuk dalam telinga, dalam hidung. Tunggu dia nak mengomun kita je. Bukan saja kita kata rumah yang akan dijatuhkan, diruntuhkan negara, tapi dia nak habiskan
orang yang ada dalam negara, semua dia nak kontrol. Semua dia nak kontrol. Sebab itulah kita hari ni heran. Kenapa ada banyak benda-benda yang berlaku pada hari ni tak selesai-selesai masalah dia. Sebutlah rasuah, nak lawan rasuah, nak cegah rasuah. Tapi yang dia ambil itu orang rasuah juga. Dia pun buat rasuah juga. Orang yang cakap nak cegah rasuah, dia pun ada rasuah juga. Cubalah siasat. Tengok balik. Jadi sebab itu nak sebut kat sini. Masalah yang sedang kita hadapi ni masalah kedaulatan agama. Kedaulatan negara. Dan sebab itulah kita nak sama-sama bersatu dan bersama-sama kita membuat suatu perancangan yang teliti. InsyaAllah benda-benda inilah benda yang penting untuk kita perhatikan. Dan ini tidak bertentangan dengan perlembagaan negara. Kita bukan nak lawan negara. Kita nak tolong negara. Yang nak hancurkan negara ni, itu dia. Tengok siapa. Nombor satu, deep state, orang putih panggil. Apa deep state ni? Kerajaan dalam kerajaan. Kita nampak macam dialah yang jadi Perdana Menteri. Macam dialah yang jadi menteri. Macam dialah yang jadi orang-orang yang dipegang. KSU ke sebagainya. Rupa belakang dia tu ada tali. Ada ikatan, ada gari, ada benda yang diikat. Sehingga keputusannya itu pun bukan keputusan dia. Kita nampak macam tu. Orang-orang yang ada kuasa diikat begitu pula. Orang yang ada pengaruh diikat cara lain pula. Sebab itulah kita nak ajak semua kembali balik. Kita betulkan semula negara kita ni. Kita ramai pakar-pakar yang ikhlas. Ramai. Tapi pakar-pakar yang ikhlas, mereka yang berjuang, mereka yang nak membantu kehidupan rakyat, membina semula negara ni, mereka semua ditolak tepi. Yang ke depan, ni orang-orang yang mencari duit, yang mencari makan-makan untuk perut dia, untuk kroni dia. Untuk kroni dia. Olok-oloknya bertugas, tak payah ambil satu sen pun daripada gaji kerajaan. Rupa-rupanya macam-macam. Minta maaf noh. Benda ni kita pun tahulah. Saya sebut macam ni semua dah tahu dah. Semua dah tahu dah. Jadi sebab tu kita kata misi kita ialah untuk mengekalkan negara kita ini sebagai negara yang di atas sekali adalah kepimpinan yang fokus kepada agama. Yang fokus kepada kehidupan yang Allah redha. Itu yang kita nak. Itu yang kita hajatkan. Dan yang bersikap adil. Ada orang cakap, saya nampak ada mesej-mesej. Alah, sultan-sultan pun bukan ada apa pun. Tak kira lah apa kelemahan dia, apa kesilapan dia, apa kesalahan dia. Kalau dia ada dosa, itu dosa dia dengan Allah. Allah akan hukum dia. Dosa pribadi, satu peringkat. Dosa dengan negara, satu peringkat. Dosa pribadi, dia dengan Allah. Kita tak payah risau. Itu memang Allah dah tahu dah. Dia nak minum arak ke, dia nak main perempuan ke, dia buat apa, tak kira siapalah. Kepimpinan negara kita tak kira siapa. Dia nak buat perkara-perkara yang rosak tadi, itu dia dengan Allah. Tapi bila Allah dah letak dia di situ, maka dia ada tanggungjawab ke atas umat. Dia ada tanggungjawab ke atas negara. Dia ada tanggungjawab ke atas agama. Hak tu kita kena sebut. Kita menyokong, kita bersama. Peribadi kita pun banyak masalah. Kita pun banyak dosa. Kita ni pun banyak lemah. Tak payah sebut kelemahan orang. Biarkan tu kelemahan dia dengan Allah. Tapi kita nak dia berperanan. Kita berperanan. Sebagai rakyat, kita sokong raja-raja. Kita sokong yang di-Pertuan Agong. Kenapa? Kerana yang di-Pertuan Agong peranannya mempertahankan negara, kedaulatan negara, mempertahankan kedaulatan agama. Itu tugas yang di-Pertuan Agong. Dan kita sebagai rakyat menyokong. Sebab tu ada pepatah dalam bahasa Melayu kita, kata apa? Pepatah orang tua-tua kan. Raja adil, kan? Raja disembah. Kan? Raja zalim, raja disanggah. Sebab kita tahu, raja-raja berperanan sebenarnya. Dan sekarang ni kita mahu
supaya kita sama-sama pun rakyat bersama dengan sekarang ni. Tahu tak apa yang berlaku sekarang ni? Kan? Raja-raja bimbang. Kalau dia nak buat sesuatu, rakyat tak sokong. Kenapa? Rakyat dah sokong politik. Rakyat dah sokong tu, YB tu, yang dah undi tu. Saya nak sebut pada malam ni kepada Tuanku Majlis Raja-Raja, Sultan-Sultan, Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Saya nak sebut rakyat kami di bawah ni. Kalaulah yang ada di parlimen tu tidak betul, kita tak sokong. Bukan kita, saya ni tak, semua. Dan rakyat memahami peranan yang ada. Kita akan menyokong Yang di-Pertuan Agong. Kita akan menyokong Majlis Raja-Raja. Kenapa? Kerana itulah nyawa pemimpin untuk mempertahankan agama negara ni. Mempertahankan kedaulatan agama. Mempertahankan kedaulatan negara. Ramai orang buruk-burukkan Tuanku Sultan. Daripada kalangan orang-orang yang bukan Melayu, bukan Islam. Mereka mengatakan makan gaji buta lah. Mereka kata macam-macam. Mereka menghina raja-raja kita. Tak ingat ke kita? Keluar dekat internet, sosial media. Mereka mencaci raja, mencaci Tuanku Sultan dan sebagainya. Itu semua bukan bangsa Melayu kita. Bukan bangsa Islam. Itu semua orang luar. Itu semua orang luar. Kita ni sebenarnya bersama. Kita nak berperanan. Peranan apa? Rakyat bersama raja. Kerana apa? Kerana raja mempertahankan kedaulatan agama. Raja mempertahankan kedaulatan negara. Jadi, Tuanku jangan bimbang sekiranya orang-orang yang ada di dalam hari ni kata sebut, Tuanku tak payahlah masuk politik, tak payah cerita politik. Tak. Politik sebahagian daripada tanggungjawab Tuanku. Sebab tu Tuanku yang melantik Perdana Menteri. Tuanku yang melantik Menteri. Tuanku yang melantik Hakim. Tuanku yang melantik Panglima Angkatan Tentera. Tuanku yang melantik Ketua Polis Negara. Semua yang besar-besar, semua Tuanku. Jadi oleh kerana hari ini rakyat dah undi pada ahli parlimen ni, pada DUN ni, jadi Tuanku bimbang, pokoklah rakyat ni lebih dekat dengan mereka. Tidak, rakyat tak mendekat dengan mereka. Sebab tu bagi rakyat pula, kita kena berbaik sangka dengan Tuanku Sultan, Tuanku Agong. Kita kena baik sangka dan saja bersama dengan mereka. Kenapa? Kerana mereka lah yang akan memegang agama, menjaga kedaulatan agama. Kerana mereka akan menjaga kedaulatan negara. Sebab hari ini Malaysia sedang diserang tanpa kita sedar. Bioweapon, tanpa kita sedar, chemical weapon, tanpa kita sedar, ekonomik pun diserang. Semua diserang. Dan sekarang ni macam anai-anai yang menyelinap masuk ke dalam setiap sendi-sendi kekuatan negara. Dia masuk ke dalam, dia meruntuhkan dari dalam satu. Sehingga akhirnya negara Malaysia ini menjadi sebuah negara republik macam Singapura. Macam Indonesia. Tak ada dah Tuanku dah. Tak ada dah Sultan. So, siapa yang nak jaga agama? Menteri Agama. Menteri Agama yang akan jaga agama. Macam mana di Indonesia? Menteri Agama. Bukan Menteri Agama macam kita. Menjaga Islam. Kan? Jadi ini yang kita sebenarnya harapan rakyat macam itulah. Kan? Harapan rakyat macam tu. Dan tidak mustahil sebab tu dakwah Nabi Musa alaihissalam. Dakwah Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah pergi kepada Fir'aun. Fir'aun ni dah jelaslah dia kufur. Jelas kufur. Fir'aun ni bukan saja kufur zalim. Ratus ribu baby dibunuh. Ratus ribu. Dan kemudian Fir'aun ni pula, dia bukan saja bunuh, dia sekat kebebasan hidup Bani Israel. Dalam keadaan jahatnya Fir'aun yang mengaku Tuhan pun Allah perintah supaya Musa pergi berdakwah layyinan dengan lemah lembut sampaikan kepada Fir'aun. Kenapa? Karena itulah adab dalam dakwah. Itu Fir'aun yang kafir, yang mengaku Tuhan pun kena pergi. Sebab tu tuan-tuan tengok pada hari ini
Allah bagi satu isyarat kepada kita. 2024 dakwah kena sampai ke istana. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. 2024. Cuba tengoklah surah 20 ayat 24. Apa benda ayat 20-24 ni? Surah 20 ayat 24 ni. Cuba tengok dalam Quran. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Yang tersirat, kita kena pastikan dakwah sampai ke istana. Sampai ke istana. Sebab di sana, insya-Allah kita doakan, masih ada lagi kasih raja kepada rakyat. Ada. Saya yakin ada. Insya-Allah. Jadi, ini yang kita nak kena sama-sama lakukan, kerana dia tidak bertentangan dengan mana-mana perlembagaan, mana-mana undang-undang. Malahan, satu kelebihan bagi kita. Memang termaktub di dalam perlembagaan bahawa tugas utama Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ialah menjaga kedaulatan agama dan menjaga kedaulatan negara. Maka kita berkumpul dan kita meminta, insya-Allah besok kita akan buat satu sidang media. Kita nak menyatakan bahawa rakyat telah berbincang. Kami patik-patik pacal ni, hak hina ni lah, kita ni apa ada. Kita dah berbincang dan nak beri satu cadangan yang sebenarnya kita bukan nak paksa siapa-siapa. Cuma sebut aja rakyat nak benda-benda inilah yang rakyat bincang-bincang. Maka budi bicara tuanku, bagaimana yang disebut di dalam perkara 40/3 Undang-Undang Persekutuan, boleh membuatkan peruntukan bagi menghendaki yang di-Pertuan Agong bertindak setelah berunding dengan atau atas syur mana-mana orang atau kumpulan orang selain daripada jamaah menteri. Selain daripada jamaah menteri, selain daripada parlimen. Raja-raja boleh mendengar dan raja boleh bertindak untuk melaksanakan fungsinya selain daripada fungsi yang boleh dijalankan menurut budi bicara. Jadi perlembagaan negara kita meletakkan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan sesuatu perubahan. Fungsi yang berkenaan dengan perjalanannya peruntukan ada yang dibuat dalam perkara-perkara lain. Ada banyak. Contohnya 150 mengisytiharkan darurat. Mengisytiharkan darurat. Kita tak payahlah isytiharkan darurat negara ni. Kita isytiharkan darurat parlimen cukuplah. Gantung parlimen. Tuanku boleh gantung parlimen. Kenapa? Kerana ada anai-anai yang nak merosakkan kedaulatan negara Malaysia ini. Tuanku boleh gantung parlimen. Kan? Serahkan kepada satu kuasa lain. Kerajaan interim. Ada pun sebelum ni. Tuan Mahathir pernah jadi PM sekejap. Interim and government. Kerajaan sementara. Di situ dilantiknya. Tuanku boleh lantik. Siapa jadi pengurusinya, Perdana Menteri sementara? Siapa jadi pakarnya? Kita ada ramai pakar-pakar ekonomi yang ikhlas. Kita ada ramai pakar-pakar ketenteraan, strategik, militeri, polis yang ikhlas. Kita ada ramai pakar-pakar berkaitan dengan kesihatan yang ikhlas. Yang bukan jenis-jenis parti ni. Hak jenis parti ni, dia ada kepentingan parti. Walaupun dia tak setuju, saya minta maaf lah. Saya sendiri peribadi saya tak setuju, tapi parti saya suruh buat macam ni. Ni parti nak ada kepentingan kuasa. Kita cari orang yang ikhlas. Pakar ekonomi, pakar sosial, pakar agama yang ikhlas. Semua yang ikhlas ni bentuk semula negara kita. Inilah hajat rakyat. Dalam keadaan kita sedang diserang dengan pelbagai serangan pada hari ini. Kita diserang. Kita tak perasan. Inilah kan hajat kan rakyat yang ada pada hari ini, dan rakyat akan bersama tuanku. Saya yakin insya-Allah tentera bersama tuanku. Memang tentera di bawah tuanku pun, polis dan diraja Malaysia bersama tuanku, angkatan tentera Malaysia kan akan bersama tuanku. Jadi polisnya bersama tuanku kan, tenteranya bersama tuanku, dan rakyat yang aktif ni, masyarakat ni yang aktif juga bersama tuanku. Apa lagi nak?
Apa lagi kita nak? Tuanku dah ada dah. Kan? Kami tak nampak dah kelemahan tuanku. Biarlah tuanku, itu tuanku sama dengan apa yang kita sebut tadi. Kita dengan Allah itu lain. Tetapi dengan negara, dengan agama, dengan bangsa dan rakyat kita, kita ada tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab. Dan kita bincang sama-sama. Kan? Saya dan sahabat-sahabat lain tidak langsung terfikir nak pegang apa-apa. Bukan. Kita bukan nak dapat hajat apa-apa. Tak minta satu sen pun. Malahan kita keluarkan duit kita sampai tak ada duit. Keluar tak apa. Tapi kita hajatkan supaya negara kita ni betulkan. Dah betulkan balik. Kita ibaratkanlah. Kita hari ni, negara kita ni dah 60 tahun. Dah lebih 60 tahun merdeka. Orang 60 tahun ni dah mula macam-macam penyakit. Kanser pun ada. Bismillah. Umur 60 tahun ni, kanser pun ada. Kencing manis pun ada. Darah tinggi pun ada. Jantung pun ada. Macam-macam lah, dah 60 tahun. Dah lah tak jaga kesihatan. Bagi orang barat masuk, sekejap pandang ke barat. Bagi orang timur, sekejap pandang ke timur. Semua pandang ke barat, timur, utara, selatan. Semuanya masuk, sampaikan deep state. Kita kata orang-orang yang kerajaan dalam kerajaan ni ada kepentingan global. Masuk dalam ni. IMF masuk dalam negara kita. WEF masuk dalam negara kita. Semua kepentingan elit. Elite group international. Masuk semua. Masuk semua. Dah 60 tahun lebih kita berada dalam kemerdekaan. Maknanya dah banyak penyakit. So bila dah sakit ni kita kena rawat. Ada rawatannya dipotong seperti kanser. Kanser stage 4. Kena kanser tulang dekat sini. Kena potong. Ada rawatannya boleh dirawat. Kita rawat. Ada rawatan kena tukar baru. Ganti. Jantung dah tak boleh ni. Kita tukar jantung. Ada sekarang ni jantung palsu ada. Boleh tahan 5 tahun. Saya tahulah juga insya-Allah ada background medical engineering. Ada orang kata Nok Azman bukan doktor medical. Memanglah bukan doktor medical. Medical engineering. Ada jawatan jantung. Tukar jantung kepada, jangan tukar jantung babi, lagi teruk. Tu jantung babi ni macam jantung anak-anak itu. Kan? Yang suka makan babi tu. Macam jantung Zionis. Jangan tukar jantung yang lebih baik. Jadi nak sebut kat sini, kan? Kena dirawat. Negara perlu dirawat. Negara perlu dibetulkan. Dan saya bertemu dengan think tank negara. Bukan saya lah, kami. Saya tak cakap saya ni, kami bertemu. Dengan Tan Sri sekalian, dengan Tun sekalian, bincang-bincang. Minta pandangan kami NGO Kerdil. Tak ada kekuatan, kami nak minta pandangan tuan-tuan, Datuk Seri, Tun, Tan Sri. Yang ada, yang sekarang dah pencen-pencen ni. Bekas hakim, bekas ketua polis, bekas macam-macam lah bekas. Bila jumpa dia kata kita tak boleh buat apa-apa. Sebab negara dah ni. Sebab kalau kita ikut apa yang ada pada hari ni, memang kita tak boleh buat apa. Tunggu mati je lah. Maknanya sakit jantung, tak nak rawat. Kencing manis, tak nak rawat. Darah tinggi, tak nak rawat. Semua penyakit yang ada dalam negara ni, kita tak nak rawat. Biar je. Lantak, pi lah. Yang penting aku ada harta, aku ada projek, aku ada kuasa. Yang penting aku ada. Tak sedar, akan membawa kepada kematian. Negara yang berasaskan kepada kepimpinan yang memegang agama akan dirampas. Malaysia akan hancur sekiranya kita membiarkan semua penyakit-penyakit tadi, semua musuh-musuh yang merayap-rayap seperti anai-anai yang duduk dalam rumah kayu tadi, merayap-rayap semua. Kita pula tak rawat. Biar tengok anak-anak seronok, cantiknya anak-anak ini, warna putih. Ni bukannya sebarang semut. Ni semut yang cantik warna putih. Kita tak sedar anak-anak itu sedang memakan kayu-kayu yang ada, tiang-tiang yang ada, sehingga akhirnya runtuh negara kita. Tak ada dah raja-raja lepas ni.
Tak ada dah majlis raja-raja lepas ni. Tak ada dah yang di Pertuan Agong. Mereka nak tukar kepada Republik. Mereka nak tukar kepada Republik. Republik Malaysia. Silap-silap, Malaysia pun tak ada dah. Nama Malaysia pun tak ada dah. Ini sombongnya mereka. Sombongnya mereka. Sampai macam tu. Dan saya yakin, insya-Allah, raja yang prihatin kepada masalah yang ada, maka raja tersebut akan diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Allah akan bagi hidayah dan taufik. Kita jangan pula jadi macam orang yang menghukum. Dia ni sesat, dia ni salah, dia ni kafir, dia ni bid'ah, dia ni macam-macam. Kita hukum-hukum aja. Kita ni tidak layak untuk menghukum siapa-siapa. Kalau kita lah berada di tempat orang yang demikian, mungkin kita lebih teruk daripada orang tu. Sebab tu kita jangan hukum. Ada yang kata raja pun teruk dan sebagainya. Jangan. Hidayah Allah ada. Dia boleh bertaubat. Dengan taubat menangis, dia habis dosanya, Allah ampunkan. Tiba-tiba kita pula nak menghukum. Ini semua memang jahat dah. Sebab tu Fir'aun pun diarahkan, Nabi Musa AS pergi jumpa Fir'aun, dakwah. Dan 2024 ayatnya apa? Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Kamu kena pergi sampaikan dakwah ke istana. Kena ajak istana berfikir, mengajak, membawa cahaya kepada istana. Ini ayat 2024. Cuba tengoklah, ni tahun kita 2024 ni. Ini isyarat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham. Jadi sebab itulah kan, kita nak sama-sama melihat semula. Kita dah sampai 100 tahun. 100 tahun kebangkitan Islam akan berlaku. Ini Nabi sebut. Inna Allah yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ata sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan bangkitkan umat ini di atas setiap permulaan 100 tahun, atau di atas setiap awal 100 tahun, atau di atas setiap 100 tahun. Mereka yang akan memperbaharui man yujaddidu laha dinaha, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mustahil istana akan bangkit. Dan saya cuma memberi amaran kepada diri saya dan diri tuan-tuan sekalian. Siapa sahaja sekiranya kita tidak bersama dengan kebangkitan Islam, maka kita akan bersama dengan arus Dajjal yang akan menghancurkan, menyesatkan akidah kita, iman kita. Nampak macam Islam, rupanya munafik. Nampak macam Islam, rupa-rupanya musyrik. Mensyirikkan Allah. Kalau kita tak mau bersama-sama dengan kebangkitan yang telah pun digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak Islam, janggut ada, kopiah ada, serban ada, jubah ada. Rupa-rupanya munafik, kotor dan gelap di dalamnya. Tak kira pada siapa ni. So seruan ini kepada semua. Kalau tuan-tuan, puan-puan, kita semua hajatkan kepada kebaikan. Sambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bangkit bersama Islam. Jangan takut. Kita kena bangkit, kita kena bina. Sebab itulah kita kena mengambil contoh daripada apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Apa yang berlaku di Gaza. Kena ambil contoh. Ini baru nak masuk tajuk. Tapi dah dekat sebelah dah. Sebab saya cerita banyak benda ni malam ni, kerana besok insya-Allah akan ada sidang media. Ada sidang media. Dan sidang media tu Allah SWT mudah-mudahan izinkan berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan sampai kepada hati dan jiwa dan umat yang ada di dalam Malaysia ni, terutamanya umat Islam yang beriman terutamanya. Dan kemudian sidang media ni mudah-mudahan sampai juga kepada Yang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Banyak kali sebut nama malam ni. Dan juga kepada majlis raja-raja. Kita hajat supaya sampailah
Dan kita nak sampaikan resolusi rakyat. Bukan kita nak suruh tuanku ikut kami. Bukan. Kami cuma nak cerita je. Lepas tu, budi bicara tuanku. Tuanku ada penasihat. Tuanku ada hati, ada pemikiran. Tentulah tuanku lebih mengetahui. Jadi, tuanku menjaga kedaulatan agama. Menjaga kedaulatan negara daripada anai-anai dan musuh-musuh tadi. Maka kami rakyat akan bersama dengan tuanku. Akan bersama dengan kepimpinan yang mahu menjaga agama. Kita bersama. Kita bukan macam mana orang yang senyum datang, kemudian hulur duit, bagi duit, kemudian rupanya di belakangnya tu ada matlamat nak jadikan Republik Malaysia ni. Nak jadikan Malaysia ni sebagai Malaysia. Malaysia. Nak jadikan seperti negara komunis. Ataupun negara apa-apalah, tak kira. Republik ke, komunis ke, tak kira lah. Tapi mereka ada hajat-hajat tu. Jadi kita ni bukan macam tu. Kita ni memang nak memperjuangkan apa yang telah kita tetapkan oleh Allah, iaitu mempertahankan agama. Kerana dengan agama yang benar, agama yang bersih, agama yang kuat, insya-Allah Malaysia akan berjaya. Kenapa Malaysia tak berjaya ni? Ekonomi habis. Kan? Dia kata. Sosial pun habis. Kita kata habis masalah. Merata-rata masalah. Bukan saja masalah manusia. Masalah bencana alam. Yang banjir, tanah runtuh. Kan? Bumi mendap. Masalah taufan pula, masalah angin puting beliung pula. Macam-macam masalah. Ekonomi pun ada masalah. Padahal kita negara yang kaya dengan mineral, yang kaya dengan hasil. Masalah juga. Kemudian tak cukup dengan itu, dengan masalah-masalah pendatang haram. Saya dipahamkan baru-baru ni, daripada seorang disebut 13 juta. Yang seorang sebut 15 juta. Saya minta tolong siasat. 13 juta, 15 juta. Bukan 6 juta. Saya minta pihak berkenaan tolong siasat lah. Ini maklumat yang saya dapat. Dia sebut, bagaimana keadaan kita macam-macam masalah. Adakah kerana rahmat telah ditahan? Allah tahan rahmat. Ataupun barakah telah ditarik daripada negara ni. Yang mana tuanku menjaga agama. Dan agama menjadi asas kepada rahmat dan barakah Allah. Ini kita nak kena bina semula. Sebenarnya, saya jumpa dengan tuan-tuan guru yang soleh ni. Tuan-tuan guru yang soleh ni. Yang low profile. Dia bukan ulama'-ulama' yang masuk TV, masuk YouTube, masuk FB lah. Ceramah-ceramah bukan. Orang alim yang duduk kat belakang ni. Yang hidupnya memang sungguh-sungguh menjaga takwa dan warak. Saya jumpa dengan orang-orang macam ni. Mereka kata apa? Mereka nasihat apa? Yang pertama, politik dah habis. Dan mereka bukan orang politik. Dia kata politik dah rosak. Dah rosaklah politik. Saya minta maaf no. Politik rosak. Maknanya politik ni bukan lagi kepentingan rakyat. Bukan lagi kepentingan agama. Bukan lagi kepentingan negara. Tapi kepentingan parti. Kepentingan parti. Rosaklah. Hanya kepentingan segolongan kecil. Daripada rakyat Malaysia, segolongan kecil yang namanya parti-parti politik. Maka mereka rosak. Ini nasihat daripada tuan-tuan guru ni. Saya jumpa ni orang soleh-soleh. Memang mereka tak mau ke depan. Tapi mereka rapat dekat dengan Allah. Sebab salah satu doa yang saya minta pada Allah. Pada umrah Ramadan beberapa tahun. Banyak tahun dah. Saya minta depan Kaabah. Saya minta. Dia kata, Ya Allah, Ya Allah. Izinkanlah aku jumpa dengan golongan yang soleh ni, Ya Allah. Yang di dunia tak kenal. Orang tak kenal. Tetapi di langit mereka dikenali.
Di langit mereka dikenali. Saya minta ke Allah, depan Kaabah saya minta, masa tu bulan Ramadan. Allah izin, Allah susun balik Malaysia jumpa. Sebelum balik lagi dah jumpa dah. Balik Malaysia jumpa sekian-sekian. Boleh pergi jumpa. Allah izin jumpa. Dan saya tengok kehidupan dia, ya Allah. Takwanya, waraknya, dijaga. Dan ada di kalangan mereka yang ada karamah. Yang mana karamah? Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Bismillah. Jadi orang begini dia yang beritahu kat saya ni. Bagi pandangan. Sebahagiannya dah meninggal dah. Tua dah. Dia kata, antaranya lah. Antara dia kata, politik dah habis. Sebab tu saya bukanlah kata, wahai awak-awak politik, tak kira lah parti mana. Keluar politik, jangan, saya tak cakap macam tu. Kalau ngundi tu, ngundilah juga. Ngundilah orang Islam kita. Orang yang boleh percaya. Yang kita percaya, tak apalah, undilah. Siapa nak ngundi, pergi ngundilah. Tetapi kebangkitan rakyat, tegakkan agama dengan cara yang ikhlas, dengan cara yang benar-benar mengikut sunnah, kita wajib ikut walaupun kita orang politik. Kena ikut. Sebab politik hari ini dah fokus kepada kepentingan parti supaya parti memerintah. Apa contohnya? Bila parti-parti yang ada depan kita ni semua dah merintah belaka. Kalau kita kata hari ni PAH memerintah bersama dengan Barisan Nasional dan sebagainya dan beberapa orang bebas memerintah. Kan? Sebelum ni PN memerintah. PN memerintah. Siapa PN ni? Ada PAS kat dalamnya. Ada UMNO kat dalamnya dulu. Ada Bersatu juga. Campur-campur gabung-gabung. PN. Sebelum tu Barisan Nasional pula. Kan? Mufakat Nasional. Tak kira lah apa nama pun. Tapi asalnya parti. Dan parti ni jadi kepentingan masing-masing. Bila parti Islam memerintah. Saya ingat lagi saya nak jumpa dengan Tuan Guru. Nak jumpa, nak minta. Peringkat awal. Dia orang tak bagi. Kenapa tak bagi? Sebab kita nak kena jaga kerajaan. Jangan sampai isu-isu yang kita bawa ni. Supaya kerajaan akan jatuh. Tuan-tuan, perempuan, saya minta maaf lah. Saya kata, saya sokong orang Islam. Tak kira parti mana pun, parti Islam sebagainya, saya sokong kerana mereka berpegang dengan prinsip. Prinsip nak membina ummah, membina Islam, membangun bersama Islam, dia kata. Tapi bila sekarang ni prinsip telah bertukar daripada nak jaga rakyat kepada nak jaga kerajaan yang ada, masa itulah saya kata, tuan-tuan telah salah langkah. Ini bukan politik matang. Tak mahu saya sebut malam ni lah. Sampai sekarang jumpa dengan tuan-tuan guru sampai peringkat pula mereka perlukan bantuan NGO pilihan raya 6 negeri nak jumpa NGO semula. Lalah kita minta sekian-sekian, sombong ketika pegang jawatan, sombong. Seorang daripada tuan guru kata apa? Kami tak perlukan kamu semua NGO, kami tak perlu. Dia jadi negara, dia pegang negara masa tu, jadi menteri. Kami tak perlu dah semua. Sombong. Lepas tu jatuh. Nak jaga sangat kerajaan. Jatuh. Sampai sekarang jatuh. Tak boleh naik. Tak mahu no. Saya bukan saya tak sebut seorang pun. Cuma saya sebut ni. Kan. Tuan-tuan guru kita yang ikhlas ni. Yang bertakwa ni. Yang warak yang duduk di bawah ni. Yang hanya langit mengetahui mengenal mereka. Bumi tak kenal mereka. Tak masuk YouTube. Tak masuk FB. Tak masuk Instagram. Tak masuk semua. Mereka berkata. Kan? Kena buat lain. Jangan ikut dah politik rosak. Dia sebut macam tu. Ni bukan orang yang sebut sekadar sebut macam gitu dengan logik. Tak, dia dapat cahaya daripada Allah. Allah bagi dia ilham. Dia orang yang bertakwa, bukan senang keluar fatwa. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ini sesat. Bukan macam tu. Nak keluar fatwa pun dia, saya tak tahu. Tawaduk. Saya jumpa dengan seorang profesor, pakar hadis. Saya tanya soalan. Ni pakar hadis. Hafal hadis 40,000 hadis dia hafal. 40,000 hadis. Dia hafal. Saya tahu dan kenal dah tua dah. Mungkin dah tak ada dah sekarang. Jumpa dengan dia, tanya soalan. Saya tanya, apa ni Ustaz? Saya nak tanya Ustaz. Ni soalan ni, hadis ni.
Dia diam, dia kata, minta maaf, saya tak tahu. Tawaduk dia. Saya tak tahu. Padahal dia hafal hadis 40,000. Tapi tawaduk dia. Ini orang-orang macam gini yang kita jumpa ni. Yang minta pandangan. Dan mereka menyatakan, kita kena buat apa yang kita sedang buat ini. Satukan semula umat. Jangan dah tengok parti. Tapi siapa yang nak undi parti, yang disuka, undilah, tak ada masalah. Jangan pula tak pergi undi nanti. Orang-orang yang nak republik pula tu jadi ini pula. Tapi kita nak kena buat lain. Nak kena buat baru. Sebab tu, kekuatan yang ada yang Allah susun sekarang ini ialah kekuatan raja-raja yang ada kedudukan. Allah bagi dah amanah pada dia. Allah bagi dah tanggungjawab pada dia. Tanggungjawab amanah pada dia. Dia kena jawab dengan Allah. Kita pula rakyat, kena sokong. Sekiranya mereka bersama Islam, kita sokong. Kita bersama. All out. Kalaulah yang di-Pertuan Agong mempertahankan kedaulatan agama, membina semula negara ni, kita rakyat sanggup mati pertahankan, tuanku, sebab memimpin agama. Sanggup mati, tak apa. Ini yang kita hajatkan ni. Kita bukan cakap main-main ni. Bukan kita kata, bolehlah NGO, sekadar NGO. Tak. Kita kena buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh ni. Sebab semua ni Allah susun. Allah susun dah ni. Allah susun. Bukan main-main. Ya, sebab itulah hari ni kita belajar daripada Palestin. Tengoklah sahabat kita di sana, syahid. Tengoklah sahabat di sana, mereka habis kehilangan. Kita nak ke kehilangan macam mana di sana? Kalaulah Zionis, mereka nak mengambil Palestin kerana ada Al-Aqsa, maka mereka nak ambil tanah Melayu ini. Kerana tanah Melayu inilah jantung di Nusantara. Tanah Melayu ini jantung di Nusantara. Cuba kita tengoklah rupa tanah Melayu ini macam mana. Jantung. Kalau dia dapat Selat Melaka, kalau dia dapat menguasai jantung tadi, Nusantara dia habiskan semua. Habis semua. Pasal kita lemah hari ni. Kita tidak ada kekuatan. Kita hanya ikut arus. Maka kita kena patah balik kepada madrasah dan tarbiyah, dakwah dan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena kembali balik. Kena kembali balik. Jadi saya menyuruhlah. Orang politik jangan fikirlah pandai. Nak kena langgar ni, nak lawan ni. Tak. Orang politik kena bersama. Kena belajar daripada orang yang ikhlas. Yang NGO ni. Kena belajar. Kamu dah gagal dah. Dah memerintah negara. Dah jadi menteri. Tetapi tak ada buat perubahan yang sepatutnya dibuat. Seperti saya kata tadi. Menteri Agama. Patutnya Menteri Agama. Dia menjaga sunnah Nabi. Yang paling besar. Dakwah. Tarbiyah. Jihad. Dia kena jaga ni. Adakah dakwah berjalan? Dia tengok orang tabligh buat dakwah, cukuplah. Tak cukup. Dia tengok ada ceramah-ceramah, ustaz-ustaz bagi ceramah, cukuplah. Tak cukup. Sebab dakwah bukan hanya sekadar dakwah bebas macam tu. Dakwah perlu dibentuk, perlu dia ada hala tuju, perlu ada blueprint. Apa blueprint dakwah di negara kita ni? Nak tanya Menteri Agama. Apa blueprint tarbiyah dalam negara kita? Apa blueprint jihad fisabilillah di dalam negara kita? Ada tak? Kalau ada, buatlah. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, hilang. Fungsi peranan tak ada dah. Masing-masing tengok kepentingan masing-masing. Tahu-tahu cukup bulan dapat gaji. Tahu-tahu cukup bulan kira allowance. Nak claim yang mana nak claim ni? Pergi travelling ke sana, ada kursus, ada convention. Pergi keluar sana, ada benda-benda perjumpaan. Nak claim. Tahu nak claim je. Tapi agama tidak berkembang. Yang murtad bertambah ramai. Yang murtad bertambah ramai. Allah yarham Mufti Perak Al-Fadhil Ustaz Harsani dulu. Cerita murtad bertambah ramai. Saya heran, dia mufti. Bila kata murtad bertambah ramai ni, apa yang kita buat? Apa yang JAKIM buat? Apa yang Menteri Agama buat? Untuk menangani masalah ni, saya tak pernah dengar. Ini nak sebut. Kita hilang dah peranan kita.
Sebab kita dah tenggelam dengan penyakit-penyakit 60 tahun lebih. 60 tahun lebih ni, kalau manusia ni sakit banyaklah maknanya. Jadi kita nak sebut kat sini malam ni, saya minta maaf saya sebut sikit lah. Tak kiralah departmen mana, jabatan mana, kementerian mana, semua ada penyakit. Tak kiralah kepimpinan mana, semua ada penyakit. Kita rakyat ni pun banyak penyakit. Nak sebut kat sini. Jadi kalau kita biarkan penyakit-penyakit ini berterusan, maka seolah-olahnya kita menunggu mati saja. Samalah macam orang tunggu tali gantung nak kena gantung dekat penjara tu. Dia bunuh orang agaknya, kesalahan dia. Sekian-sekian hari tali gantung. Maka dia tunggu, dia doa, tunggu taubat macam itulah. Dia tidak boleh dah, tak fikir dah nak baiki diri dia, nak tolong orang lagi, nak buat apa, tak terfikir. Kan? Ini benda-benda yang kita nak kena insya-Allah. Jadi saya ingat cukuplah kot dah 11 suku. Tak masuk tajuk pun dah. Insya-Allah saya akan sambung. Nak sebut kat sini secara umumnya, kesimpulan sebut sini. Negara kita sedang menuju kehancuran sekiranya kita tidak memperbaiki keadaan yang ada. Tidak menyelesaikan masalah yang ada. Sesungguhnya musuh menyerang kita. Dia bukan bodoh. Menyerang dengan senjata, menyerang macam-macam dengan bom lah apa. Hak tu kita nampak, dia tahu tak boleh menang. Dia nak bangkit dia punya bangsa, dia apa nak lawan kita cara fizikal, tak boleh. Dia merayap-rayap dalam tiang-tiang negara, tiang seri negara. Dalam parlimen dia merayap masuk anai-anai itu. Dalam jabatan-jabatan kerajaan, tempat yang penting-penting, dia masuk dalam tu. Dia menyelinap dalam tu. Dia makan kayu-kayu yang ada. Dia makan apa sahaja yang ada. Dalam keadaan senyap-senyap. Kita je bising. Gaduh mufti dengan mufti, kita pun gaduh. Gaduh pula dengan orang-orang yang sokong GISP, tak sokong GISP. Gaduh pula dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan macam-macam lah. Sampai artis bercerai pun bergaduh, suami isteri pun kita nak ambil pot juga. Nak tengok artis ni bercerai. Sampai macam tu. Peningnya kita ni. Tak nampak perkara yang aula, perkara yang prioriti. Tak nampak lah. Kenapa? Kita kena tipu dengan media. Kita kena tipu dengan arus yang ada. Baik, jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, sahabat-sahabat, sahabiah, malam ni kita bangun malam. Saya ajak semua bangun malam lah. Tak apa, yang mampu lama-lama, yang mampu sekejap-sekejap bangun malam. Kita nak jadikan bangun malam ni sebagai senjata untuk kita lebih kuat dengan izin Allah. Kita nak jadikan sebagai satu kekuatan. Bangun malam, mintalah tolong ke Allah. Minta Allah bagi petunjuk jalan. Nak buat macam mana ni, ya Allah? Kami kena kepung. Kami kena taji macam-macam ni. Kena tuju macam-macam ni. Taji pun kena, tuju pun kena. Semua kena ni, ya Allah. Macam mana? Ya Allah, macam mana kami nak bersatu ni, ya Allah? Siapakah orang-orang yang kami nak bersama-sama dengannya berjuang? Ya Allah, tunjukkanlah, ya Allah. Dengan ikhlas, minta ke Allah. Mintalah. Jadi, mudah-mudahan lepas tu, mudah-mudahan Allah bagilah petunjuk. Dan bila Allah bagi petunjuk, kita ikutlah petunjuk Allah. Janganlah pula kita ikut nafsu kita pula, nak lawan pula. Oh, nak kena bersatu dengan orang ni ke? Alah, orang ni kelemahan dia gini-gini. Nampak kelemahan aja. Nampak kekurangan aja. Orang lain kita nampak lemah. Kita nampak kuat. Itu ujub lah namanya. Sombong, takbur. Gerakan aku, kumpulan aku, jamaah aku hebat. Jamaah tu, alah, lekeh. Tengok orang lekeh semua. Itu semua ujub, penyakit takbur. Penyakit ujub, penyakit riak. Itu semua ada kat dalam badan kita, dalam iman kita. Kita kena buang keluar. Aku li hadza astaghfirullahalazim. Tak maaf noh. Malam ni saya kuat sikit suara sambil batuk-batuk. Saya minta maaf, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Kita sayang sama kita. Kita kena sayang semua orang, terutamanya orang beriman. Kita sayang dengan raja-raja. Kena sayang raja-raja ni. Kan? Kalau kita kata raja banyak kelemahan, kita pun banyak kelemahan. Kalau kita raja tak peduli kat rakyat, kita pun sebenarnya, kalaulah kita tak ada macam-macam dibagi nikmat Allah bagi kita lebih teruk daripada dia.
So kita jangan tengok kelemahan orang. Kita tengok kelemahan kita, kita istighfar ke Allah, kita minta ampun ke Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, satukanlah kami, bersihkan hati kami, tegakkanlah akidah, tegakkanlah iman kami ni, ya Allah. Hidupkanlah kami bersama kasih sayang, sama-sama dengan semua berkasih sayang. Kita nak kena rasa macam tu. Bila kita rasa macam tu, insya-Allah nanti Allah buka jalan. Kita boleh bersatu, kita boleh bersama-sama beramal, kita boleh bekerja kan, bersama-sama membina semula negara kita ni, membina semula kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam insya-Allah akan bermula dari kawasan-kawasan kita ni lah. Jadi kita nak kena kan, kuatkan diri kita, mudah-mudahan layak kita mendapat petunjuk Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitna ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fil Aqsa wa fi Malaysia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna ya Allah ala tarikud da'wah wa tarikut tarbiyah wa tarikut jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Allahumma ja'alna minal mu'minin haqqan. Allahumma ja'alna minal muslimin al-haqqa. Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan. Allahumma ja'alna ya Allah minal muhsinin haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna ya Allah minal muhibbin. Allahumma ja'alna ya Allah minal arifin. Allahumma ja'alna ya Allah minas siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Allahumma ja'alna ya Allah minal mahdiyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah tuan-tuan, kita doalah sama-sama kita supaya kita ada kekuatan dan akhirnya insya-Allah Allah gabungkan tenaga kita untuk bangkit bersama Islam insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.